li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah menghidupkan kita kembali, memberi keizinan kepada kita untuk menumpang segala nikmat di bumi ini sebagai insan yang mudah-mudahan akan menambahkan nilai ketakwaan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Azza wa Jal di akhirat nanti insya-Allah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Kita berada pada tajuk iaitu tanda kekuasaan Allah dan bukti yang jelas tentang keagungan Allah seharusnya menjadikan setiap orang mencintai dan mengagungkannya. Tajuk kita hari ini nak bagi tahu, bila kita memikirkan, melihat, merenung segala benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala yang penuh dengan kesempurnaan, maka yakinlah kita bahawa penciptanya adalah sesuatu yang sangat agung. Dan bila kita faham bahawa segala apa yang Allah ciptakan memberi manfaat untuk kita khalifahnya, sepatutnya melahirkan rasa cinta, berterima kasih di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pada kita. Barangkali kita tak terfikir dulu apa nilai dan apa ertinya gunung ganang selain daripada jadi pasak bumi. Hari ini gunung ganang itu diatur dan dicanai oleh manusia jadi tempat kediaman, jadi bangunan-bangunan yang kukuh. Inilah keagungan Allah Ta'ala yang kalau kita perhatikan sepatutnya menambahkan keimanan dan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Surah Taha ayat 124. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada dia. Ini janji Allah. Allah janji siapa-siapa yang berjuang pada jalan dia, yang bersungguh-sungguh pada jalan dia, kami akan bagi petunjuk. Allah bagi tahu siapa yang bersungguh. Lalu Allah kata, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bagi petunjuk pada jalan kami. Maknanya Allah ni dia dah janji, siapa sungguh dia bagi. Macam dia sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama juga kalau kamu sungguh cari aku, kata Allah, aku akan bagi petunjuk pada kamu. Maknanya orang yang tak dapat petunjuk daripada Allah, jelas dia tak cari Allah, dia tak cari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi yang Allah tak bagi? Allah hantar para rasul alaihimussalatu wassalam nak kukuhkan kerasulan dia. Allah bagi mukjizat yang sepatutnya manusia tahu ini bukan kerja manusia. Hari ini orang mula membongkar dan merungkaikan rahsia Al-Quran. Baru mereka nampak, baru mereka faham bahawa semua yang Allah Ta'ala cipta ini sepatutnya membantu mereka mengenal Allah. Hari ini orang bongkar rahsia Quran terlalu banyak. Yang mereka tahu bahawa Al-Quran itu dia bukan suatu rekaan manusia yang mustahil di sudut ilmunya ada pada zaman itu. Zaman kita memerlukan masa 400-500 tahun baru jumpa penemuan-penemuan, tapi Quran dah ceritakan awal pada kita. Siapa punya kerja? Mereka membicarakan tentang kaedah pertemuan lautan yang disebut oleh Allah. Mereka kata mustahil Muhammad boleh bertemu dengan lautan ini. Tengok pula tentang bukit bukau yang berwarna-warni hari ini ditemui di China. Bagaimana Muhammad tahu tentang keadaan dan kejadian ini? Cerita pula tentang keagungan, keluasan angkasa raya. Bagaimana Muhammad boleh tahu benda ni? Yang akhirnya semua mereka mengakui, kalau mereka berpegang dengan ilmu mereka, ini bukan kerja dan rahsia manusia, melainkan ada dan ianya datang daripada empunya rahsia itu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janji pula, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhank. Siapa yang berpaling daripada aku, maka hidup dia sempit. Sempit ni tuan-tuan, para ulama sebut, ayat ni sambung lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yauma tunsa. Allah sebut dalam Quran, siapa berpaling hidup dia sempit. Ulama kata satunya sempit dalam kubur. Kubur ni tak ada siapa pun dapat kubur luas. Tetapi dengan amal dan rahmat Allah, kubur tu luas bagi dia. Tak ada siapa pun kubur dia kecil sampai nak masuk badan, bergerak pun tak boleh. Kubur semua sama je. Tetapi bagi orang yang berdosa, kubur tu disempitkan. Dalam hadis sebut sampai bertengkah tulang belulang. Ni, tulang selangka ni dia bertelengkah begitu. Kenapa? Dihimpit oleh kubur. Kita duduk atas tak terasa pun kubur tu bergerak. Tapi itulah, sebahagian ulama menyebut pula bukan setakat dalam kubur. Bagi mereka yang engkar dan berpaling dari zikri. Zikri maknanya Quran. Tolak Quran, tak berpandu kepada Quran, maka hidup dia sempit. Jiwa dia tak selesa. Perasaan dia tak pernah tenang. Kehidupan dia gundah gulana. Kenapa? A'rada an zikri. Sebenarnya dia berpaling daripada peringatan Tuhannya. Kita nampak depan kita bagaimana manusia di negara maju. Kalau kita istilahkan majulah di sudut maddiyah kebendaannya. Negara Korea, Jepun, antara negara yang mendahului teknologi dan sebagainya. Tapi kadar bunuh diri adalah di antara kadar yang tertinggi. Sampai dia terpaksa buat squad ronda laut dekat jambatan di Korea. Kenapa? Ada je orang yang nak terjun jambatan, nak bunuh diri. Apa makna semua ini? Nikmat dia dapat, kemajuan dia dapat, tapi kenapa jiwa dia resah? Ni, dia tak bertemu dengan az-zikri, peringatan daripada Allah. Tuan-tuan, jadi bila kita balik kepada mengapa kita hidup, jadi bila orang yang tahu kenapa dia hidup, maka selesailah. Bermusafir sekadarnya. Bermusafir ambil sekadar perlunya. Jangan rakus dengan dunia, kerana dunia bukan destinasi kita. Macam kita pergi kedai makan lah, lapar lama berhenti makan sekadar untuk makan. Jangan pergi lepak telan kenyang-kenyang, lepas tu nak bergolek kat kedai makan, ajanya nak kena halau. Allah bagi tahu, carilah Allah. Malah dalam hadis menyebut, kalau manusia datang merangkak, Allah datang berjalan. Manusia datang berjalan, Allah datang berlari. Suatu gambaran betapa Allah lebih daripada kamu dalam pada nak memberi kebaikan dan kelebihan pada kamu. Allah bagi, Allah janji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku minta, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku tunaikan janji, permintaan, permohonan orang yang meminta. Hadis sebut Allah Ta'ala ni lebih dekat pada kita daripada hablul warid, daripada urat marah kita. Urat yang paling dekat, Allah lebih dekat. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita tahu itulah Allah yang mempunyai kekuasaan yang segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkuasa, berkehendak dengan kehendaknya. Tiada siapa yang boleh menghalang. Maha pengasih, maha penyayang. Kita adalah hamba dia, yang kalau kita boleh menempatkan diri sebagai hamba yang dia sayang, insya-Allah, apa lagi kita ragu dan bimbang pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang nak bagi tahu pada kita. Sesiapa yang mendatangi Allah berjalan, Allah datang dengan lebih pantas lagi. Sesiapa yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kaedah bertakarrub ialah membanyakkan amal-amal sunat. Tu, ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunat. Sebab itu saya sebut berulang kali, peringatkan diri saya dan tuan-tuan, apa amal sunat yang kita buat secara istiqamah, kena ada. Kecil tak apa, tetapi istiqamah dengan niat nak banyakkan lepas pada tu. Kita sebut di antara amalan yang Allah iktiraf dan disebut tiap-tiap minggu Jumaat. Kalau tak tidur waktu khutbah lah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setengah masjid tu sebelum tok khatib naik, dia duk pegang tongkat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Patut kita dengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil kita tu. Bukan dia panggil Tok Khatib. Kita pun tengok, oh dia panggil Tok Khatib katanya. Dia panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jawablah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepatutnya. Ini antara amal yang disebut oleh ulama kebanyakan menceritakan tentang kelebihan salawat kepada junjungan Nabi SAW. Kita dah sebut, oleh kerana sayangnya kepada Nabi dan nak merebut peluang selawat ini, maka ulama menyebut dengan bermacam-macam kaedah salawat. Sebab dia tak sebut secara spesifik apa dia selawat, bagaimana berselawat, kalimah selawat, tak ada. Selawatlah kamu. Maka kasih sayang yang ada dalam jiwa orang-orang yang beriman, maka diungkapkan perasaan kasih dan sayang, ungkapan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita rasa benar-benar nilai selawat, kita baca sirah perjuangan baginda. Macam mana susahnya baginda bawa Islam, barulah kita akan rasa datang rasa terhutang budi bulan Muharram, bulan yang dikaitkan dengan hijratul Rasul. Walaupun Nabi hijrah Rabiul Awal juga, tapi permulaan tahun, maka diambillah tahun hijrah. Kenapa? Nak ingatkan kita susahnya Nabi menyampaikan Islam pada kita. Kita dapat, tuan-tuan, satu, kita kena kenang bernilai dan berjasanya Rasulullah bawa Islam pada kita. Yang kedua, kita kena rasa betapa bermaknanya Islam ini untuk mengekalkan status kemuliaan kita sebagai ahsani taqwim di atas muka bumi. Yang ketiga, kita kena rasa betapa perlunya Islam ini kita pegang dan kita jaga sebagai suatu pimpinan untuk kita sampai ke negeri akhirat dalam keadaan Allah redha dan terima kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan anta laha ahlu wa huwa laha ahlu.